Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman, sesungguhnya di padang mahsyar nanti, yaitu suatu padang yang luas dan satu padang yang panas, maka manusia ketika itu berada dalam keadaan tersangat dahaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah memberikan kepada setiap nabi, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu umat akhir zaman, akan air yang dikatakan air Telaga Kausar. Bagaimanakah keluasan kolam Nabi itu, dan apakah rasa air kolam Nabi itu yang dikatakan air Telaga Kausar itu? Ikuti cerita selanjutnya. Sebelum itu, bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe channel ini dan bagi-bagikan kepada rakan-rakan Anda, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah mereka yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kolam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi secara marfu menyebutkan sabda Rasulullah SAW, Kausar itu ialah sungai di dalam syurga, dua tebingnya daripada emas, dan tempat air mengalir di atasnya ialah daripada permata dan yakut. Tanahnya terlebih harum daripada kasturi, dan airnya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada embun. Hadis ini bermaksud kolam Nabi Muhammad SAW pada tempat penantian itu asalnya bersumber daripada Kausar, yang mana airnya dipindahkan dari syurga supaya dapat diminum oleh sekalian orang mukmin yang berada pada tempat penantian mereka. Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang bersumber daripada Anas bin Malik bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika aku sedang berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku melihat sebatang sungai yang mana kedua-dua tebingnya adalah kubah-kubah permata yang berlekuk. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Jibril menjawab, inilah Kausar yang diberikan oleh Tuhanmu kepadamu. Tiba-tiba aku dapati kelodak tanahnya harum semerbak seperti kasturi. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah sungai di surga yang kedua-dua tebingnya daripada emas. Airnya mengalir di atas batu-batu permata dan yakut. Tanahnya lebih harum daripada kasturi, dan airnya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada salju. Ibn Wahab mengeluarkan sebuah hadis yang bersumber daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, mengisahkan perihal ketika baginda dimi'rajkan ke langit. Aku melihat sebatang sungai yang berderuan airnya seperti anak-anak panah yang dilontarkan. Ia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dua tebingnya adalah kubah-kubah daripada permata yang berlekuk. Aku pun bertanya, wahai Jibril, apakah ini?
Katanya, inilah sungai Kausar yang diberikan Tuhan kepadamu. Baginda bersabda, kemudian aku memukul tanganku kepada kelodak tanahnya. Tiba-tiba ia adalah kasturi yang harum semerbak. Kemudian aku tepuk tanganku ke batu-batu kerikilnya. Tiba-tiba ia adalah batu-batu permata. Yang dimaksudkan dengan haud itu ialah di atas muka bumi yang baru, yaitu bumi yang putih seperti perak. Laut itu bagaikan telaga yang amat luas perseginya, di mana sekalian umat akan datang untuk minum daripadanya. Barang siapa yang berjaya minum daripada airnya, maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Keluasan haudun Nabi itu dari segi lentang dan bujurnya adalah sejauh sebulan perjalanan. Pada haud itu terdapat 2 saluran dari syurga. Salah satu salurannya daripada perak dan satu lagi daripada emas. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, serta lebih dingin daripada embun dan lebih lembut daripada daging. Bekas pencedoknya sebanyak bintang di langit, dan baunya lebih harum daripada kasturi. Ia juga mempunyai aneka warna dan rasa bagi setiap minuman yang ada di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kolamku jaraknya antara Aden ke Ilya, warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Bekas minumannya seperti bilangan bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para nabi berbangga dengan kolam masing-masing. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan selainnya menyebutkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap nabi ada kolam masing-masing, dan mereka akan berbangga dengan kehadiran yang lebih ramai ke kolam itu. Sesungguhnya aku mengharapkan akulah yang mendapat pengunjung paling ramai. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa Rasulullah SAW mempunyai 2 kolam, dan kedua-duanya dinamakan Al-Kausar. Kausar bermaksud kebajikan yang amat banyak. Setengah ulama mengatakan bahawa salah satu daripada kolam baginda Nabi Muhammad SAW, kedudukannya ialah apabila manusia keluar dari kubur masing-masing, dan yang keduanya ialah selepas mereka menyeberangi sirat, setelah mana sebahagian mereka merasai kepanasan neraka Jahannam semasa melalui titian Siratul Mustaqim. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kolam, maka begitu juga nabi-nabi yang lain mempunyai kolam masing-masing yang diberikan oleh Allah untuk diminum oleh umat mereka. Namun begitu, ada juga umat Nabi Muhammad SAW yang diusir daripada mendekati kolam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari menyebutkan sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, datanglah ke kolam itu satu golongan daripada sahabatku, tetapi mereka ditolak pergi daripadanya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabatku. Lalu Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan selepas engkau. Sesungguhnya mereka itu telah berpatah balik ke belakang, yakni murtad.
Dalam kitab Al-Muwatta ada tersebut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Tuhan hamba dapat kenal orang yang datang selepasmu daripada kalangan umatmu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, sesungguhnya mereka itu datang dalam keadaan putih berseri daripada kesan bodoh. Sahabat-sahabat beriman, sebagai kesimpulannya daripada cerita ini, marilah kita menambahkan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amalan kita. Moga-moga kita selamat di akhirat nanti dan dapat meminum air telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menghilangkan dahaga manusia di padang mahsyar di akhirat selama-lamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.